5 pekerjaan atas jalan raya. Jalan raya merupakan antara laluan orang ramai pada setiap hari untuk menuju ke sesuatu tempat. Ramai juga di antara kita menjadikan jalan raya sebagai lokasi utama mencari rezeki. Di negara luar ada beberapa pekerjaan unik yang turut berlaku atas jalan raya. Berikut adalah 5 pekerjaan, profession atau mungkin juga hobi unik masyarakat luar yang hanya ditemui di negara mereka. Nombor 5. Kuda belang trafik di Bolivia. Di La Paz, Bolivia wujud satu profession khas yang diadakan khas bagi membantu meningkatkan kesedaran pemandu kenderaan berkenaan keselamatan pejalan kaki melintas jalan. Dinamakan sebagai kuda belang trafik, individu terlatih dilantik Majlis Perbandaran La Paz berdiri berhampiran kawasan lintasan belang untuk membantu memperlahankan kenderaan yang ada dengan berpakaian ala maskot seekor kuda belang. Dilancarkan pada tahun 2001, program ini dilihat tinggi keperluannya ekoran kurangnya kesedaran orang ramai dalam mematuhi peraturan jalan raya. Selain membantu pejalan kaki melintas jalan dengan selamat, kuda belang terpilih juga akan turut serta menyertai dan mempromosikan kempen keselamatan jalan raya di lokasi lain. Sejak diperkenalkan, program ini semakin berkembang turut sama dijalankan di beberapa buah daerah berbeza. Maskot kuda belang di Bolivia kini sudah sinonim dengan tahap keselamatan jalan raya di kalangan warga negara tersebut dan profession sebagai seekor zebra memang popular di sana. Nombor 4. Penghalang nombor plat pendaftaran di Iran. Semenjak pengenalan dasar penggiliran akses kenderaan ke kawasan tertentu bagi mengawal tahap pencemaran, warga Iran mula merasakan kesukaran bergerak ekoran syarat yang diperkenalkan kerajaan mereka. Penggiliran akses ke lokasi kawalan yang dibuat mengikut angka genap atau ganjil pendaftaran kereta setiap hari memaksa segelintir pemandu di Iran menggajikan orang profesional untuk melindungi plat pendaftaran kenderaan mereka agar tidak kinsaman. Wujud bermacam kaedah digunakan, biasanya memerlukan individu yang diupah sama ada menaiki motosikal atau basikal di belakang kenderaan agar plat keretanya terlindung di kawasan-kawasan yang dikenal pasti ada sistem kamera pengesan. Nombor 3. Tukang tolak beca di India. Dalam sesetengah situasi, penarik kandar atau pengayuh beca perlu melalui laluan atau lorong yang curam sambil membawa muatan yang berat. Di lokasi-lokasi curam sebegini di India, wujud kumpulan pemuda yang menunggu di tepi jalan menantikan peluang mereka menjana pendapatan. Pemuda-pemuda ini akan membantu penarik kandar atau pengayuh beca yang ada menolak muatan mereka mendaki jalan yang curam. Kadar bayaran yang dikenakan bergantung kepada jenis muatan. Untuk muatan barangan, harga yang akan dikenakan kepada pemilik kandar adalah sekitar 5 Indian rupiah atau 28 sen, sementara untuk menolak muatan penumpang pula, charge yang dikenakan hanyalah 3 Indian rupiah atau 17 sen sahaja. Nombor 2. Dabawala di India. Dadabawala adalah sistem yang diamalkan masyarakat di India hampir 2 abad lamanya. Sistem pengedaran makanan secara tradisional ini memerlukan penghantar makanan profesional mengambil makanan yang telah disediakan dari dapur-dapur yang dilantik untuk dihantar kepada pelanggan yang melakukan pesanan. Biasanya langganan makanan dibuat secara bulanan bagi memudahkan pesanan mereka diuruskan. Dimulakan di Bombay kini Mumbai oleh seorang usahawan bernama Mahathir Havaji Bachcha dengan 100 lebih orang penghantar. Kini perniagaan ini berkembang ke serata India sehingga menjadi salah satu simbol kerjasama dalam masyarakat mereka. Makanan yang diisi ke dalam mangkuk bertingkat akan diangkut secara manual oleh dabawala terpilih yang bertanggungjawab menghantar makanan itu kepada pelanggan. Tiba waktu tengah hari, mereka akan kembali kepada pelanggan-pelanggan yang telah selesai menjamah hidangan bagi mengutip semula mangkuk tingkat yang telah digunakan. Semua peralatan makanan itu dihantar ke pusat pengumpulan untuk tujuan pembersihan.
Setiap dabawala, yang bermakna individu yang mengangkut kotak makanan, perlu menyediakan sendiri cagaran pendahuluan sebelum boleh mula berkhidmat, iaitu 2 basikal kotak kayu untuk memudahkan proses mengangkut, sehelai kurta putih dan kopiah putih yang menjadi simbol status pekerjaan mereka. Nombor 1. Joki penumpang di Indonesia. Kerajaan Indonesia meletakkan syarat untuk melalui zon terhad sesebuah kereta perlulah membawa sekurang-kurangnya 3 orang penumpang di dalamnya termasuklah pemandu. Sekiranya kurang, pemandu tidak dibenarkan untuk menggunakan jalan tersebut dan andainya dilanggar juga akan berdepan tindakan saman. Bagi pencari rezeki mereka melihat peluang terhidang depan mata. Ramai warga Jakarta berpendapatan rendah berdiri di laluan-laluan terbabit menawarkan khidmat menjadi penumpang kepada pemandu yang memerlukan ruangan keretanya diisi. Setelah perjalanan mereka menaiki kenderaan itu selesai dan kenderaan itu selamat keluar dari laluan yang dikhaskan, joki akan turun dan menanti semula sekiranya ada kenderaan lain mahu melalui laluan sama dalam arah bertentangan. Sindiket pemerdagangan kanak-kanak juga mula menyewakan kanak-kanak sebagai penumpang kepada joki dengan kadar bayaran Rp200,000 sehari RM60, memudahkan joki memenuhi kuota penumpang yang diperlukan. Lebih malang, kanak-kanak dan bayi terpilih biasanya diberikan sedatif untuk menenangkan mereka sepanjang perjalanan. Ekoran pelbagai masalah yang timbul serta kekreatifan warga Indonesia mengintai peluang pekerjaan. Peraturan ini ditarik balik pada tahun 2016 dan digantikan dengan sistem akses mengikut nombor ganjil dan genap mengakibatkan ramai joki hilang sumber pendapatan mereka.